Bertemu kembali rentasan berita edisi 670, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Lantikan politik dulu bising, sekarang bisu. Benarkah bantuan RM100 hanya bernilai RM35? Mampukah ekonomi GIG melonjak tanpa kehendak politik? Kerajaan tebuk atap itu kira rezeki kah? Assalamualaikum, salam satu Ramadan dan salam sejahtera. Lantik ahli politik sebagai pemegang kuasa utama takbir urus sumber kerajaan bila boleh dan bila tak boleh. Siapa boleh dan siapa pula yang tidak boleh? Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin menciap di Twitter pada 13 Januari 2020 dengan sindiran terhadap lantikan politik Pakatan Harapan di Johor. Khairi menyindir pelantikan dua ketua bahagian Parti Bersatu di Lembaga Yayasan Pelajaran Johor atau YPJ. Dalam tweetnya, beliau berkata pelantikan Lembaga Baharu Yayasan Pelajaran Johor at least coverlah sikit jawatan politik tu. Letaklah jawatan NGO kangkung mana-mana pun. Ni dah tak kisah nak cover, dah tak segan. Parti menguasai kerajaan, hidup Malaysia Baharu. Menteri Besar Johor ketika itu, Datuk Osman Sapian, dikritik teruk kerana membawa kroni ke dalam pengurusan GLC. Bersatu merupakan parti serpihan UMNO, justru tidak hairan apabila memiliki DNA UMNO lalu membuat lantikan politik ke dalam agensi yang dikategorikan sebagai GLC Negeri Johor. Oleh kerana Bersatu ketika itu berada di dalam Pakatan Harapan, maka tempias kritikan dan sindiran itu terkena kepada Pakatan Harapan yang sudah meletakkan di dalam manifesto bahawa tiada lantikan politik dalam GLC. Kini Bersatu sudah berada di luar Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan menerusi tebuk atap atau pintu belakang dengan UMNO selain segerombolan bekas ahli keadilan, PAS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Lalu dengan rakusnya, pengerusi profesional lantikan Pakatan Harapan yang dahulu Bersatu turut bersetuju telah dibuang. Muka-muka ahli Parlimen Bersatu, bekas keadilan, UMNO, PAS dan GPS mula mengambil alih tugas para profesional ini sebagai ia ghanimah yang perlu diagih-agihkan. Di mana suara Khairi Jamaluddin? Beliau tiba-tiba menjadi bisu seribu bahasa kerana telah dilantik sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Taqiyuddin Hassan, dilaporkan berkata bahawa semua ahli Parlimen Kerajaan akan diberi tanggungjawab untuk mengendalikan GLC. Lebih keterlaluan, pelantikan ahli Parlimen dalam GLC ini seolah-olah sudah menjadi keutamaan berbanding dengan perihal kebajikan rakyat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Sepatutnya kerajaan fokus dalam hal membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini dan bukan mengagihkan jawatan untuk kepentingan periuk nasi sendiri. Jawatan dalam sesebuah GLC bukan boleh dibuat secara tangkap muat sahaja. Seseorang yang dilantik wajar terdiri daripada individu yang berpengalaman, berintegriti dan berkredibiliti berdasarkan kelayakan dalam bidang profesional masing-masing. Apabila politik masuk ikut pintu belakang, maka ekonomi terbang ikut tingkap dan perniagaan menuju ke arah kehancuran. Sejarah mencatatkan semasa pemerintahan Barisan Nasional, ramai ahli parlimen menjadi pengerusi GLC seperti FGV, Tabung Haji, Felcra, MARA dan lain-lain. Hasilnya GLC ini mengalami kerugian besar dan terpaksa diselamatkan oleh kerajaan. Ringgit masih rendah berbanding dengan dolar pada jam 9.01 pagi semalam. Nilai ringgit ialah 4.355 berbanding $1 Amerika. Sementara itu, FBM KLCI masih merangkak pada 1,387.13 mata. Jauh lagi untuk mencapai 1,531.2 pada 21 Februari ketika Kerajaan Pakatan Harapan masih berkuasa dan sedang berperang dengan COVID-19. Anda marah kami kerana kami bercakap benar.
Sejak akhir-akhir ini, Wakil Rakyat Pakatan Harapan kecoh tentang status 1,000 bakul makanan yang masih belum sampai di kawasan ahli parlimen mereka. Makanan tersebut untuk keluarga B40 dikatakan setiap satu yang bernilai RM100 diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di bawah Kementerian Wanita dan Keluarga. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin pula mendakwa bakul makanan yang dijanjikan masih tidak sampai di kawasan parlimen mereka. Katanya 95% ahli Parlimen Pakatan Harapan mengalami masalah yang sama. Kini bantuan yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Namun ahli Parlimen Pakatan Harapan mendakwa bantuan makanan COVID-19 kerajaan untuk golongan B40 itu tidak bernilai RM100 seperti yang dijanjikan. Situasi malang ini turut dialami oleh Wakil Rakyat Rasah Cha Kichin. Beliau berkata pejabatnya menerima 150 bungkusan tersebut tetapi mempertikaikan nilainya yang dianggarkan cuma berharga RM35. Kichin memaparkan gambar barangan yang diterima dengan soalan berapakah harga untuk 7 barangan ini. Beras 5 kilo, minyak, bihun, gula, biskut, kopi dan teh masing-masing sebungkus. Kami buka lepas pembantu saya bawa balik bungkusan makanan ke pejabat dan kandungannya di luar jangkaan. Beras itu ada tanda harga RM13. Harga minyak dan bihun bernilai antara RM2 ke RM3 setiap satu. Bungkusan makanan ini mungkin bernilai paling tinggi pun RM35. Tambahnya seperti yang dipetik Malaysia Kini. Ketika ditanya, beliau mengesahkan laporan seperti yang dinyatakan dalam Malaysia Kini itu benar. Justru jika dakwaan Kichin itu benar, maka kita ingin tahu ke mana perginya RM65, iaitu kira-kira 65% daripada kos barang makanan tersebut. Menarik untuk kita tanya, siapakah yang menguruskan perolehan barang makanan ini? Mustahil kos pengurusannya sampai lebih daripada 60% daripada keseluruhan kos. Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Seri Rina Harun mesti memberi jawapan yang munasabah mengenai perkara ini. Jika tidak, rakyat akan menuduh kerajaan tebuk atap atau pintu belakang ini menipu atau sebahagian besar daripada peruntukannya telah disonglap oleh pihak tertentu. Buat kerja hendaklah dengan ikhlas. Jangan sesekali menipu atau mencuri. Lebih-lebih lagi bantuan ini adalah hak orang miskin. Kalau kerja memberi bantuan untuk orang miskin pun sudah dipotong begitu rupa, tak mungkin rakyat percaya anda mampu memantau pengurusan syarikat besar berkait dengan kerajaan atau GLC. Perkara ini sudah heboh. Menteri PAS yang menjaga perusahaan peladangan dan komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, tidak mahu komen ke? Bukankah makanan itu hasil ladang dan juga komoditi? Sekarang rakyat lapar. Buluh hasilnya hanya boleh dituai 4 tahun lagi. Menteri Perusahaan Utama dan Industri MITI, Datuk Seri Azmin Ali, yang mirip Super Ministry, seperti kata Tan Sri Syahrir Samad, mungkin boleh memastikan supaya bantuan barangan berharga RM100 mesti bernilai RM100 dan bukannya RM35. Tolonglah, rakyat miskin dah lapar. Tidak mungkin pandai meniru aksi dan suara Doraemon demi menagih perhatian dan bantuan. Profesor Adjung Fakulti Perniagaan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Universiti Selangor UNISEL Dr. Zaharuddin Abdul Rahman melihat wujud sudut positif dan hikmah akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. PKP yang dilaksanakan bagi mencantas rantaian wabak COVID-19 ini secara tidak langsung telah mencipta banyak peluang pekerjaan dan persaingan sihat dalam ekonomi GIG, katanya. Bagi sektor runcit dan logistik, segmen ekonomi ini banyak memberi manfaat kepada pelbagai penggiat industri yang telah lama meneroka perkhidmatan platform digital seperti pasar raya maya Amazon, Shopee dan juga Lazada. Kini ia disertai oleh perkhidmatan Grab, Myka, Foodpanda dan juga Lalamove. Ketika ini, penggiat industri bertungkus lumus membangunkan platform digital masing-masing bagi memenuhi permintaan pengguna yang meningkat secara mendadak. Terdapat puluhan platform penghantar makanan dan barangan cuba memasuki pasaran kerana syarikat sedia ada tidak mampu menangani kesemuanya dengan berkesan. Ini merupakan perkembangan dan persaingan yang sihat dari segi ekonomi, namun penggiat baru ini sudah dikira jauh ketinggalan di belakang syarikat yang sudah tersedia kukuh dan matang, katanya, yang dipetik bernama.
Menurut beliau, tidak mustahil berlaku pada pasca COVID-19 nanti, pemilik syarikat gergasi akan cenderung untuk melabur dalam bidang automasi. Ini sekaligus akan mengurangkan peluang pekerjaan buruh, tetapi pada masa yang sama meningkatkan permintaan pekerjaan teknikal dan kejuruteraan pengisian komputer, katanya. Kesimpulannya, segmen ekonomi GIG ini akan lebih pantas mendahului sektor tradisional dan kerap mendapat perhatian para pelabur disebabkan potensinya untuk terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Bagaimanapun, perkembangan ekonomi GIG di Malaysia masih tidak begitu lancar berikutan beberapa halangan, antaranya kelajuan internet. Ekonomi GIG banyak bergantung kepada kejituan dan kelajuan internet untuk memproses data. Lebih banyak data, maka lebih lagi keberkesanannya akan tercabar, katanya. Menurut beliau, halangan lain ialah infrastruktur sedia ada tertumpu kepada beberapa sektor sahaja, contohnya fintech atau teknologi keuangan. Tetapi kemudahan yang belum cukup matang ini dikerah untuk melayani pelbagai jenis teknologi di pelbagai sektor. Secara tidak langsung, ia mendedahkan teknologi kepada potensi serangan penggodam dan pencuri identiti, kata Zaharuddin. Ekonomi GIG adalah realiti yang harus dihadapi oleh penggiat sektor perniagaan. Bagaimana pula dengan sektor awam, khususnya takbir urus? Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa begitu takut untuk mengadakan sidang parlimen khas atas talian mengenai COVID-19. Dakwaan ini dibuat oleh ahli parlimen DAP Lim Kit Siang. Lim Kit Siang berkata ketika ini United Kingdom mencatat 24 kali ganda kes positif COVID-19, iaitu sebanyak 133,495 kes dan 195 kali ganda kematian sebanyak 18,100 kes berbanding Malaysia. Sungguh memalukan apabila semalam Parlimen United Kingdom juga mengadakan pertemuan maya selama 100 minit untuk membuat pemerhatian ke atas pengendalian kes COVID, namun tidak seperti Malaysia yang tidak berani mengadakan mesyuarat khas atau isu yang sama, katanya dalam satu kenyataan. Beliau bertanya sama ada Malaysia mengalami kemunduran teknologi sehinggakan negara Asia terkecil Maldives dengan jumlah penduduk seramai 538,000 orang mampu menjadi negara pertama di dunia yang mengadakan sesi parlimen atas talian dengan 87 anggota parlimen. Atau kerana Malaysia sememangnya tidak demokratik dan tidak layak memiliki sistem demokrasi berparlimen dan sebagaimana yang diwariskan oleh bapa pengasas negara berdasarkan pemisahan kuasa, kedaulatan undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Soalnya, sektor perniagaan menghadapi cabaran pandemik COVID-19 dengan meneroka ekonomi GIG. Namun, kerajaan yang sepatutnya berada di barisan pimpinan pengecut untuk berhadapan dengan sidang parlimen khas dalam talian. Mereka seolah-olah tiada kehendak politik untuk bergerak seiring dengan kemarahan ekonomi GIG. Bagaimanakah kalian hendak menyelamatkan Malaysia jika ahli kabinet masing-masing mahu terus duduk di dalam gua? Iri hati dengan kebahagiaan dan rezeki orang lain adalah penyakit kronik, melainkan iri hati kepada kebaikan orang yang diikuti dengan usaha untuk berlumba berbuat baik. Iri hati yang diikuti dengan khianat kepada orang lain adalah bala bencana yang akan berpatah balik menimpa diri sendiri menjadi beban yang berat di akhirat kelak. Demikian kata ahli jawatan kuasa PAS Pusat Muhammad Sanusi Muhammad Noor dalam tulisannya di Harakah Daily terbitan online 20 April 2020. Menurut beliau, cemas dan iri hati atas rezeki orang lain tidak akan mampu meraih kebahagiaan. Merepek ke sana sini kerana tidak dapat apa yang orang dapat. Sedangkan kita sudah punya lebih daripada itu, hanya akan membenihkan barah, ujarnya. Beliau berkata berubah hati berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak memiliki lebih baik daripada mendapat itu dan ini, tetapi syarat dengan iri hati dan rasa dengki. Cubalah hadirkan bahagia dan lega di hati dengan sedikit kesenangan yang datang kepada saudara kita. Kesenangan dia adalah kelapangan untuk kita juga, tegasnya. Mudah bagi Muhammad Sanusi untuk menasihati orang supaya bermuhasabah. Beliau merupakan salah seorang daripada 3 aktivis PAS yang telah dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah Lembaga Getah Malaysia LGM, sebuah agensi di bawah Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Ketiga-tiga mereka sebenarnya tidak mempunyai
mempunyai kelulusan atau pengalaman yang berkaitan dengan pengurusan atau peladangan getah, namun mereka menjadi majoriti dalam lembaga LGM yang mempunyai 5 anggota itu. Selain beliau, Nurul Islam Muhammad Yusof dan Ustaz Muhammad Ismi Mak Taib turut dilantik bersama Datuk Ahmad Nazlan Idris dan Datuk Shahabuddin Syafi'i. Beliau tidak menunjukkan tulisannya yang menjurus kepada sindiran itu kepada sesiapa. Namun terdahulu, wartawan veteran dan ahli Majlis Tertinggi Bersatu telah menyindir UMNO yang menuntut beberapa jawatan dalam kerajaan. Lihatlah macam mana Muhyiddin dilayan oleh UMNO, atau lebih tepat, dibuli, kata Kadir merujuk kepada surat yang ditulis oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mula-mula bagi salam dan panjangkan doa, lepas itu buat cadangan dan akhir sekali gugurkan bom, ujarnya. Kadir juga mengkritik Datuk Taqiyuddin Hassan yang mengumumkan Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang belum ada jawatan akan dilantik ke GLC. Belum apa-apa, seorang lagi Menteri PAS iaitu Khairuddin dah lantik member dia ke Lembaga Getah Malaysia. Inikah cara Perikatan Nasional buang golongan profesional dan merebut jawatan kosong macam orang kebuluran, sindirnya. Tidak ada siapa yang iri hati jika mana-mana pemimpin PAS mendapat rezeki yang banyak. Namun apa yang dipertikaikan bukan rezeki dalam arti kata yang sebenarnya. Tidak mungkin hasil rampasan kuasa boleh dilabel sebagai rezeki. Ia lebih merupakan harta curi atau harta yang dirampas daripada yang hak. Jelas, Islam tidak membenarkan rampasan kuasa. Berpegang kepada ajaran Islam ini, pembahagian ghanimah selepas rampasan kuasa kemungkinan besar itulah yang akan menjadi beban di akhirat. Justru jika timbul kritikan, ia bukan iri hati, tetapi untuk mengingatkan. Atau adakah pemimpin PAS mahu memberitahu bahawa merampas kuasa dan menebuk atap itu rezeki? Aneh sungguh. Hendak ke mana PAS membawa pemikiran ini? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.